Baik, apapun kita nak berbalik kepada tajuk perbincangan kita tentang syurga kirim salam, tentang bagaimana kita nak perangi dadah habis-habisan dengan lorong agama. Baik, saya nak mulakan dengan Ustaz Zulkarnain terlebih dahulu. Negara kita dalam aspek nak memerangi dadah ini, kita anggap dan kita letakkan sebagai musuh nombor satu negara. Ya, betul. Mungkin Ustaz boleh mulakan sedikit mukadimah. Kenapa dadah ini kita letakkan musuh negara dan musuh agama? Sekuat itu musuh kita. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Saudara pengacara forum perdana pada malam ini, Datuk, rakan panelis saya, pegawai-pegawai kanan kerajaan, pemimpin-pemimpin masyarakat, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian. Kita berbincang sesuatu yang sangat penting, yang menyentuh semua orang, menyentuh semua pihak, melibatkan segenap lapisan masyarakat, iaitu mengenai musuh nombor satu negara kita, bahkan musuh nombor satu kepada agama kita, iaitu penyalahgunaan dadah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jika kita menyingkap sejarah, dadah diisytihar sebagai musuh nombor satu negara pada 19 Februari tahun 1983. Itu tarikh pengisytiharan. Kemudian sejarah juga merekodkan bahawa pada tahun 2016 negara kita telah mengisytiharkan suatu perang. Tapi ini bukan peperangan antara sesama manusia, tetapi agenda memerangi dadah habis-habisan. Ini diisytiharkan pada tahun 2016. Persoalannya ialah, mengapa dadah menjadi musuh nombor satu negara? Tuan-tuan sekalian, yang pertama, dadah diisytihar sebagai musuh nombor satu negara kerana dadah sangat berpotensi untuk menjadi wabak sekiranya tidak dibanteras dengan berkesan. Yang dimaksudkan dengan wabak ialah sesiapa sahaja berpotensi terlibat dengan penyalahgunaan dadah. Tuan-tuan sekalian, dadah tidak mengenal agama. Orang Islam pun kena, orang bukan Islam pun kena. Dadah tidak mengenal bangsa. Orang Melayu, orang Cina, orang India, orang Sabah, orang laut, orang darat, semua kena. Dadah tidak mengenal negeri. Dadah tidak mengenal kelulusan. Yang ada PhD pun berpotensi kena. Yang ada master, yang ada BA, yang tak sekolah lagi berpotensi kena. Jadi melihat kepada senario itu, dadah mengancam masyarakat menjadi wabak, maka dia mesti diisytiharkan sebagai musuh nombor satu negara. Supaya segenap lapisan masyarakat mengambil perhatian bahawa mereka mesti memastikan diri sendiri dan sesiapa sahaja yang berada di bawah tanggungjawabnya dan masyarakat seluruhnya boleh selamat daripada bahaya penyalahgunaan dadah. Itu satu, Ustaz. Yang kedua, mengapa menjadi musuh nombor satu negara? Kerana golongan muda yang menjadi golongan yang bakal memimpin negara ini sangat terdedah kepada wabak ini. Sekiranya mereka tidak diingatkan bahawa mereka berkewajipan, wajib membebaskan diri daripada penyalahgunaan dadah, maka negara ini akan berhadapan dengan situasi bahaya, iaitu golongan mudanya rosak kerana terlibat dengan penyalahgunaan dadah. Baik, subhanallah. Maknanya ini adalah kesan besar yang boleh berlaku sekiranya kita tidak banteras dan kita jadikan sebagai musuh nombor satu negara. Baik, ini satu mukadimah yang sangat menarik yang dimulakan. Saya nak lanjutkan persoalan ini kepada Datuk Badlisha. Dadah asalnya dahulu digunakan untuk perubatan, tetapi akhirnya disalahguna.
dan menyebabkan masalah itu besar berlaku. Mungkin Datuk boleh kongsi dengan kita apa punca sebab sehingga kan ia jadi disalahguna dan berlarutan kepada kes-kes yang lain. Silakan Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Terima kasih pada sahabat saya Al-Fadhil Ustaz Hariri selaku moderator majlis, rakan bicara wara Al-Fadhil Ustaz Zulkarnain, seterusnya para penonton sama ada di tanah air, di Singapura, di Brunei Darussalam, di selatan Thailand, di Kepulauan Sumatera Riau, mudah-mudahan dirahmati Allah sekalian. Dadah ni asal dia sejenis ubat, asal usul dia. Asal dia ubat yang beri banyak manfaat kalau kita ada kawalan dan dos yang betul. Itu sejarah dia. Sebab itu dalam kitab Al-Hitad karangan Al-Mughrizi disebutkan benda yang dipanggil sebagai Al-Uqdah, orang Malaysia panggil dadah, Al-Uqdah ataupun dipanggil Qubdatul Hindi, telah wujud 5,000 tahun dulu. Dibawa oleh pedagang-pedagang daripada Parsi ke negara Arab. Dalam kitab Al-Mufadat tulisan Ibnu Al-Binar disebutkan pokok-pokoknya ditanam di Qubdatul Hindi dikenali dan ditanam di negeri yang bernama Al-Hashis. Tetapi lama kelamaan benda yang asalnya jadi ubat telah disalahgunakan. Sebab itu menurut ceritanya di Kahirah, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi telah mendirikan banyak pondok-pondok polis di Kahirah untuk menangkap dan merampas orang yang bawa benda-benda yang berkaitan dadah ini. Tetapi hukuman di zaman itu agak pelik sedikit. Mana-mana yang didapati bersalah akan dikenakan hukuman cabut gigi zaman itu. Cabut gigi, undang-undang zaman itu. Sebab itu kalau kita sebut punca masalahnya adalah penyalahgunaan benda tu molek. Sebab Allah Ta'ala takkan cipta sesuatu yang sia-sia. Tidak. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Tuhan takkan buat satu benda tu tak ada manfaat. Sebab itu kalau semua kategori dadah asalnya ada manfaat. Ketamin misalnya, itu doktor guna untuk nak tenangkan kuda asalnya. Nak menenangkan kuda. Sebab itu kita tak heran satu dos mampu bertahan 10 hari untuk seekor kuda. Sebab itu kuda gembira. Seekor kuda sentiasa gembira, sentiasa tenang. Budak kita ambil ketamin bawa pergi berpati pula, la ilaha illallah. Bukan itu tujuannya. Sama juga heroin. Heroin ni niat asalnya nak melegakan kesakitan. Di United Kingdom, heroin diberikan kepada wanita-wanita hamil dikenali sebagai dimorphone, salah satu bentuk terapi perubatan. Begitu juga ganja. Ganja tak kira apa sebutannya, pot ke marijuana ke grass, herb, weed, apa sajalah. Dianggarkan 3.8% daripada populasi dunia menggunakan ganja. Di Amerika Syarikat saja 26 negeri menggunakan ganja dalam perubatan. Sebab ganja ada cannabinoids, dia ada kebaikan daripada segi kesihatan untuk penahan sakit. Misalnya dia ada THC, tetrahydrocannabinol. Badan kita pun secara semula jadi menghasilkan cannabinol ni secara semula jadi, tapi kecil saja. Tapi orang kita ambil guna buat benda tak senonoh, jadi rosak. Sama juga kokain. Kokain ni kalau pakar mata, pakar hidung, pakar tekak, dia gunakan sebagai anestetik dalam pembedahan. Kokain pernah satu ketika dulu digunakan dalam pembuatan ubat untuk melegakan sakit gigi. Tapi dapat korang kita salah gunakan. Sama juga ketum. La ilaha illallah. Ketum asalnya rebuh 2 helai boleh kurangkan darah tinggi. Budak kita bantai campur ubat batuk, campur air bergas, jadi cakoroi dah tak tentu arah. Maka yang jadi rosak adalah penyalahgunaan. Allahuakbar. Subhanallah. Tapi betul Datuk, semua benda yang dibuat ada kebaikan, tapi kalau salah guna jadilah keburukan. Ini yang kita kena ambil perhatian. Tapi ada juga orang yang bila dia gunakan alasan, kalau saya ambil dadah tujuannya apa? Nak hilang stres, nak bagi tekanan kurang. Jadi bila kita berhayal, kita hilang tekanan.
Itu menjadi punca menyebabkan mereka ambil dadah. Namun kita akan bincangkan perkara ini sebentar saja lagi. Kita akan berehat seketika. Kita kembali sesaat lagi. Alhamdulillah, kita bertemu semula di Forum Perdana Ehwal Islam. Malam ini kita bersiaran secara langsung dari perkarangan Masjid Al-Aslamiyah, Kampung Lindungan, Petaling Jaya, bersama dengan penganjur kita iaitu Agensi Anti Dadah Kebangsaan yang mengadakan program pada malam ini bersempena dengan sambutan Anti Dadah Kebangsaan yang disambut pada setiap bulan Februari. Dan mudah-mudahan sambutan ini bukan untuk menggalakkan orang ketagihan dadah, tetapi kita membantras dadah dengan cara agama. Baik, kita nak kembali semula dengan perbincangan kita bersama dengan dua panelis. Sebagaimana soalan yang saya gantung sebelum ini, kalau Datuk Balisha sebut tentang asalnya baik dan digunakan dengan cara yang salah. Ada juga daripada orang kita ni yang guna dadah digunakan alasan dia kata sebab nak naikkan tenaga, tak nak mengantuk kerja tengah malam, ataupun nak hilangkan stres, nak enjoy. Macam-macam alasan ini digunakan, mereka percaya kepada perkara yang salah. Mungkin Ustaz boleh kongsi dengan kita apa cara agama untuk tukar supaya mereka ini percaya kepada perkara yang betul. Silakan Ustaz. Terima kasih sahabat saya Ustaz Hariri. Kita semua maklum bahawa agama adalah penawar kepada pelbagai masalah yang dihadapi oleh manusia. Kita percaya bahawa agama berupaya untuk membantu kita menyelesaikan ataupun menangani isu penyalahgunaan dadah yang berlaku dalam kalangan masyarakat. Tuan-tuan sekalian, tetapi kita perlu ingat bahawa agama bukan magic. Agama bukan bersifat magic. Apabila orang tu beragama dengan agama Islam, maka dia menjadi orang yang baik sepenuhnya sehingga tidak buat jahat langsung. Itu tidak berlaku sebab ada orang Islam yang menyalahgunakan dadah. Ada orang Islam yang terlibat dengan rasuah. Ada orang Islam yang terlibat dengan pelbagai jenayah. Maksudnya, agama yang dianutinya tidak berupaya untuk menjadikan dirinya terselamat daripada terlibat dengan perkara yang merosakkan kehidupannya dan juga merosakkan masyarakat dan negara. Tuan-tuan sekalian, agama yang dalam bentuk bagaimanakah yang berupaya untuk menyelamatkan seseorang, khususnya dalam kes penyalahgunaan dadah? Yang pertama, agama apabila dianuti, hendaklah dianuti dengan kefahaman. Dianuti dengan faham. Dia memahami bahawa agama yang dianutinya ini ada batas-batasnya. Ada halal dan ada haram. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan dalam satu ungkapan. Katanya, "Asy-syari'atu 'adlun kulluha wa hikmatun kulluha wa rahmatun kulluha wa maslahatun kulluha." Maknanya asy-syari'ah ni merujuk kepada agama secara keseluruhan. Agama ini adil semuanya. Ada hikmah, ada manfaat semuanya, tidak ada yang sia-sia. Rahmat semuanya. Kita punya tema pun rahmat untuk semua. Maslahah semuanya. Maksudnya agama ini membawa kebaikan, keuntungan dan kesejahteraan kepada kehidupan manusia. Oleh itu, mereka yang beragama hendaklah memahami bahawa apabila dia menjadi penganut Islam, Islam yang dianutinya itu tidak membenarkannya untuk melakukan perkara-perkara yang merosakkan kehidupannya. Sama ada perkara yang merosakkan jiwanya, dia tak boleh buat. Ataupun perkara yang merosakkan agamanya sendiri, dia tak boleh buat. Dia tidak boleh buat perkara yang merosakkan keturunan. Dia tak boleh buat perkara yang merosakkan harta. Dan antaranya juga, dia tidak boleh buat perkara yang merosakkan akal. Kerana tuan-tuan sekalian, kita menjadi istimewa dan menjadi mulia dengan anugerah akal daripada Allah Subhanahu wa taala. Apabila seseorang itu menyalahgunakan dadah, akalnya rosak, agamanya rosak, apa makna agama ataupun Islam yang dianutinya itu?
Sebab itulah apabila kita menganut Islam, kita mesti faham, tuan-tuan sekalian, bahawa Islam tidak membenarkan kita untuk melakukan perkara-perkara yang merosakkan akal kita terutamanya. Sebab apabila akal rosak, apa yang kita ada? Tidak ada apa lagi yang istimewa pada diri kita apabila hilang akal. Satu. Yang kedua, agama juga mesti dirasai. Kita faham dan kita rasa. Agama hidup dan dirasai dalam kehidupannya. Antara perasaan yang mesti wujud dalam diri kita ialah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat agama yang Tuhan kurniakan ini. Jadi jagalah betul-betul nikmat agama ini, syukurilah dia. Apabila kita menganut agama dengan kefahaman dan dengan kesyukuran, ketika itu ustaz, insya-Allah agama berupaya untuk menyelamatkan orang berkenaan daripada terlibat dengan penyalahgunaan dadah. Subhanallah, saya setuju bahawa dadah ni dia boleh merosakkan akal. Kadang-kadang dia pun tak ingat apa yang berlaku pada dirinya. Saya ada pengalaman Datuk ceramah di kepada penagih-penagih. Bila kita ceramah dia senyum je depan saya. Saya kata, "Cik, hari ni hari apa?" "Hari raya ustaz." Kata dia dalam dunia khayal je kan. Jadi tu kita kena syurga kirim salam, "Cik, ingat agama." Baik Datuk. Kesan tak baik salah satu kepada dadah ini adalah pergaduhan dan keruntuhan rumah tangga. Ya. Bila salah seorangnya terlibat dengan dadah, dia akan menyebabkan pergaduhan dan juga penceraian. Kalau statistik yang ada pun memang ketagihan dadah antara punca terbesar kepada penceraian. Cuma kalau boleh Datuk bagi nasihat, sebab kadang-kadang kita terima rungutan. Dia kata, "Ustaz, suami saya ni terlibat dengan dadah, kawan-kawan. Jadi apa isteri boleh buat supaya boleh mengubah suami dia kembali menjadi orang yang baik?" Ataupun sebaliknya lah. Silakan. Terima kasih. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. 6 tahun dulu di negara kita, kes-kes perceraian ni sekitar 43,137 kes setahun. Tapi sekarang JAKIM punya finding dah mencapai 581,505 kes setahun. Apa sebab? Banyak. Cerai ikut Seksyen 47. Lafaz cerai 16,000 kes lebih. Cerai luar mahkamah saja 12,000 kes. Ada khuluknya, takliknya, fasah dan macam-macam. Dan ada 7 sebab paling utama berlakunya perceraian. Nombor 1, tak ada persefahaman. Yang kedua, kahwin terlampau muda. Yang ketiga, tidak bertanggungjawab. Yang keempat, enggan dimadukan. Itu pun ramai juga. Yang kelima, curang dengan pasangan. Sejak sibuk WhatsApp group, gedering ni dia ada curang sikit. Yang keenam, kes remeh. Kes remeh ni macam-macam lah. Isteri suka ikut rombongan, cerai. Suami suka banding dengan isteri dulu, cerai. Beza pahaman politik, cerai. Suami kedekut pun ada, isteri kuat shopping pun ada. Ada 10 cerita remeh ni. Tapi yang ketujuh yang kita nak ceritakan adalah penyalahgunaan dadah. Sebab itu bagi tuan-tuan puan-puan yang menghadapi masalah pasangan terjebak dengan perangkap penyalahgunaan dadah ini, kita pesan mudah sajalah, buckle up or back off. Itu saja. Hadapi ataupun tinggalkan. Kalau nak hadapi, besarkan jiwa. Rawatlah, bantu setakat boleh. Tapi kalau nak tinggalkan pun tidak ada masalah. Caranya pertama, dalam kaedah undang-undang elemen Islam di negara kita, boleh mohon fasah. Boleh mohon fasah di mahkamah, sama ada kita nilai mengikut peraturan Ordinans Sakit Otak 1952, ataupun kita boleh cah atas pengambaian tanggungjawab, ataupun apa-apa alasan lain yang diiktiraf sebagai sah bagi pembaharan perkahwinan atau fasah di bawah hukum syarak. Jadi ini yang pertama, kalau nak mengambil tindakan untuk berlepas diri. Yang kedua, ini kepada yang bakal berumah tangga, boleh kita berikan panduan, boleh buat penambahan taklik. Kita boleh juga berdasarkan Seksyen 22 Akta Undang-Undang Keluarga Islam memperuntukkan tentang pendaftaran taklik lain bagi perkahwinan dalam pendaftaran perkahwinan. Biasanya kita lepas taklik, kan yang biasa suami ni orang tak faham lepas taklik ni. Kan lepas menikah suami-suami kan kena ada baca satu surat depan Tok Kadi tu.
Sekiranya saya tinggalkan isteri saya 4 bulan hijrah betul-betul atau lebih dengan sengaja atau pasangan atau saya wakil tidak beri nafkah kepadanya selama tempoh masa tersebut dan tidak mentaati saya atau melakukan mudarat padanya, dia mengadu ke masyarakat, bila sabit aduan mengadu berpihak singgit, jatuhlah talak cara khuluk, kan kita baca. Tapi ramai orang tak ambil tahu. Yang penting puan lah, dia menyain, dia tak tahu apa yang dia sain. Sebenarnya ta'liq itu boleh ditambahkan. Sekiranya suami saya mengisap dadah semula, contoh, boleh. Sekiranya suami saya main lagi, jual-jual dadah lagi, sebab kita kenal dia adalah pemain benda itu, kita boleh masukkan dalam lafaz ta'liq. Dan itu adalah untuk nak memberikan keadilan bagi orang-orang yang usaha untuk nak mencari kebahagiaan juga dalam perkahwinan. Tapi itulah, kita tidaklah nak menggalakkan bercerai, tetapi kalau itu yang terbaik, ada jalan keluarnya. Namun kalau dapat dirawati, dibantu, diberikan bimbingan, diberikan dorongan, kita berdoa mudah-mudahan suami ataupun isteri kita dapat balik semula ke pangkal jalan. Wallahu a'lam. Itulah, mudah-mudahan kita ada jalan keluar, dan inilah satu pesanan supaya kita mencegah sebelum kita terjumus dengan perkara-perkara tersebut. Baik, kita akan berehat sekali lagi. Macam mana orang kampung lindungan, masih okey? Anda di rumah tentu mesti okey. Saya bagi anda peluang untuk rehat sebentar. Kita kembali semula selepas ini. Alhamdulillah, kita bertemu semula semestinya di Forum Perdana Ehwal Islam. Telah 2 pusingan berlalu, namun kita masih ada lagi 2 pusingan untuk kita berbincang di atas tajuk Syurga Kiring Salam. Untuk kita bincangkan bagaimana kita nak mencari solusi kepada memerangi dadah yang berlaku dalam negara kita, bersama dengan penganjur kita, Agensi Anti Dadah Kebangsaan yang dianjurkan di perkarangan Masjid Al-Aslamiyah Kampung Lindungan Petaling Jaya. Baik, seperti biasa di pusingan ketiga kita akan bersama dengan rakyat Malaysia yang berada di luar negara untuk bertanyakan soalan. Orang Kampung Lindungan nak pergi ke mana malam ni? Negara mana nak? China. Berani Baik, kita ke London bersama dengan Puan Mariani. Silakan Puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Farid bin Zulkarnain, berasal daripada Sanakan, Sabah. Saya merupakan pelajar pengajian Islam di Darul Ulum Nadwatul Ulama Lucknow, India. Soalan saya, melalui pendekatan baru Rahmatan lil Alamin dan Maqasid, bagaimanakah pendekatan ini boleh menyumbang dalam menangani isu-isu penyalahgunaan dadah? Itu sahaja soalan daripada saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Puan Mariani tukar jantina Minta maaf, rupanya salah nama Baik, Mariani mana ingat ni? Ustaz Zulkarnain. Ya. Saya ingat adinda kita ini mengikuti perkembangan negara kita. Betul. Tentu sekali negara kita sedang menghadapi satu fasa, iaitu kita nak memahamkan, menghayati makna rahmatan lil alamin dalam negara kita yang berbilang kaum dan bangsa. Pada pandangan Ustaz, bagaimana pendekatan ini mampu kita adun supaya kita dapat mengurang dan menangani masalah penagihan dadah ini? Silakan Ustaz. Terima kasih Fadil Ustaz Hariri. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, negara kita telah menjadikan gagasan rahmatan lil alamin yang diambil daripada firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Surah Al-Anbiya ayat 107 sebagai gagasan negara. Dan negara yang akan kita bina adalah negara rahmah. Tuan-tuan sekalian, perkataan rahmah membawa maksud kasih sayang, membawa maksud persaudaraan, harmoni, kebahagiaan. Itulah makna mudah untuk kita fahami perkataan ar-rahmah. Kemudian, saya nak kaitkan juga dengan persoalan maqasid asy-syariah yang saya sebutkan dalam sesi yang sebelum ini dan disebutkan oleh penyoal tadi. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita nikmat yang sangat besar, yaitu nikmat agama, nikmat jiwa, nikmat akal, nikmat keturunan dan juga nikmat harta. Kelima-lima nikmat ini
dalam al-maqasid asy-syar'iyyah disebut ad-daruriyat al-khams. Maksudnya perkara-perkara yang mesti kita jaga. Kalau kita tak jaga kelima-lima perkara ini, kehidupan kita akan musnah. Bukan sekadar musnah di dunia, tetapi musnah juga di akhirat. Berbalik kepada tajuk kita. Penyalahgunaan dadah, tuan-tuan sekalian, boleh merosakkan semuanya. Pertama sekali boleh merosakkan akal. Apabila hilang akal, berlakulah kerosakan kepada keluarga. Kerosakan kepada keluarga apabila berlaku, rosaklah keturunan. Anak-anak terabai, isteri tidak diberikan perhatian sewajarnya. Orang yang menyalahgunakan dadah berpotensi untuk bunuh diri, dan dia berpotensi untuk bunuh orang lain. Itu merosakkan jiwa. Kemudian boleh merosakkan harta. Tak pernah cukup duit yang dia ada. Bila dia mai ni bahasa orang utara. Saya ni asal orang Perlis. Bila dia mai, time dia gian, dia bukan kenal adik-beradik. Dia bukan kenal hak mana harta dia, hak mana harta orang. Dia akan buat apa saja sebab kehilangan akal. Sebab itu semua tidak lagi menjadi rahmah. Apabila kehidupan manusia rosak sebegitu, akalnya rosak, jiwanya rosak, hartanya rosak, kekeluargaannya rosak, itu tidak lagi membawa rahmah, dan itu bercanggah dengan tujuan Allah Subhanahu wa taala menurunkan agama ini untuk kita, iaitu agama ini mesti dijaga, terutamanya menjaga akal supaya tidak rosak. Wallahu alam. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini pendekatan yang bertepatan dengan panduan agama yang menjadi solusi kepada kita menangani masalah ini. Baik, kita akan bersama dengan penonton di lokasi yang telah bersiap sedia untuk bertanyakan soalan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Seronok kita dengan tajuk pada malam ini, syurga kirim salam. Ya. Tema kita rahmat untuk semua. Jadi saya Kamal Ahmad bin Abdullah selaku ikon rintis AADK daerah Petaling mewakili Majlis Perwakilan Penduduk Majlis Bandaraya Petaling Jaya, mewakili Persatuan Peniaga Pasar Malam Bumi Putra Petaling Jaya. Rasanya malam ini kita beruntung di Kampung Lindungan. Jadi saya dan masyarakat di kawasan Majlis Bandaraya Petaling Jaya ada satu soalan yang agak muskil pada malam ini. Dan soalan ini saya tujukan kepada Yang Berbahagia Datuk. Apa peranan yang boleh dimainkan oleh masyarakat supaya membantu AADK menangani penyalahgunaan dadah dan pelancongan sosial? Sekian, terima kasih. Terima kasih Cik Kamal. Berdebar saya tunggu soalan. Ini soalan ke marah ni? Dia semangat nak bertanya. Sebab banyak mewakili. Ini seorang pemimpin masyarakat yang ikon rintis AADK daerah Petaling. Terima kasih Cik Kamal atas soalan itu. Tapi soalannya sangat bagus. Kalau kita lambakkan semua peranan ini kepada agensi kerajaan, tak terbuat. Kerana kaki tangannya terhad tentu sekali. Maka kita memerlukan kepada pihak ketiga, iaitu masyarakat, NGO, civil society untuk membantu. Mungkin Datuk boleh beri penekanan apa peranan yang boleh dimain oleh yang ramai hari ini. Saya ingat dalam 1,000, 2,000 yang hadir pada hari ini untuk kita sama-sama membasmi dadah. Silakan Datuk. Terima kasih. Muslimin muslimat sekalian, AADK ni dia bukannya satu kementerian besar. Dia hanyalah salah satu daripada agensi penguatkuasa yang duduk bawah KDN, Kementerian Dalam Negeri. Dia ada 4 agensi penguatkuasa di bawah Kementerian Dalam Negeri. PDRM, APM, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, Rela dengan AADK. Total semua penguatkuasa bawah KDN baru 4 juta orang. 4 juta orang nak kena jaga 32.66 juta penduduk di Malaysia.
Warga negara saja 28.7 juta, warga asing saja 3.3 juta, dalam kawasan seluas 329,847 km persegi. Mana nak dijaga? Dadah sekarang bukan main gram, kilogram. Yang masuk keluar berita kilogram dah sekarang. Hari semalam saya dapat maklumat daripada Datuk Seri Dr. Muhammad Uzair, Ketua Perangkawan kita. Dia bantu salurkan statistik. Penagih bukannya sedikit. Kita ada 24,314 orang penagih laki-laki, 953 orang penagih perempuan. Fasiliti yang dimiliki oleh AADK untuk menyantuni amat terhad, sekitar 279 buah sahaja. AADK daerah baru ada 109. Unit anti dadah sempadan baru ada 5. CCRC, Cure Care Rehabilitation Center baru ada 21. Klinik Cure and Care baru ada 10. CCBC, CCSC, CCH yang vocational itu baru ada 115 buah. Pusat Integrasi Klien PIK baru ada 19 buah. Dengan serba sederhana itu, mereka nak santuni 59,729 orang penagih. Mereka nak mengadakan pengawasan lanjutan sebanyak 54,251 orang. Dan yang sedang rawatan CCRC ada 5,478. Tuan-tuan, agak-agak mereka ada masa untuk sakit kepala? Tak ada masa. Tapi alhamdulillah, kita ucapkan pujian dan tahniah kepada seluruh warga AADK. Walaupun dalam VT pada awal tadi disebutkan sejak 6 tahun kita ada 128,261 orang penagih, tetapi menurun begitu baik sekali. 2016 kita ada 30,844, sekarang dah menurun kepada 25,267. Macam mana angka ini boleh kita perolehi? Kerana kita sama-sama bekerjasama. Sebab itu marilah seluruh rakyat Malaysia, seluruh penduduk Malaysia, bukan warga negara ke, mari sama bantu kami, negara ini. Ini musuh nombor 1. COVID-19 walaupun musuh, tak istiadah nombor 1. Tapi yang berlawan kementerian. Ini musuh nombor 1, yang lawan agensi. Jom kita bantu mereka. Apa juga, all mean in all profession in one commitment. Yang buta mengembuh lesung, yang pekak membakar meriam, yang bisu menyimpan rahsia, yang tempang menjaga tongkat, yang kurus menjaga lauk, yang gemuk mengimbang perahu, yang cerdik diajak berunding, yang rendah menyusuk kalung, yang tinggi menjulang rabung. Kalau kita tidak bantu, mereka takkan mampu pikul amanah ini untuk berhadapan musuh nombor 1 di Malaysia, iaitu dadah. Wallahu a'lam. Subhanallah. Kalaulah yang bisu, yang pekak semua terlibat, apatah lagi kita mesti memberi satu sokongan dan dokongan kepada AADK supaya kita sama-sama menentang musuh nombor 1 negara. Baik, sekali lagi kita akan berhenti rehat. Sekembalinya nanti kita akan menyimpulkan dapatan forum kita malam ini. Kita kembali semula selepas ini. Kita sedang bersiaran secara langsung daripada Masjid Al-Aslamiyah, Kampung Lindungan, Petaling Jaya, bersama dengan penganjur kami iaitu Agensi Anti Dadah Kebangsaan yang mengadakan program bersempena dengan sambutan Anti Dadah Kebangsaan tahun ini. Dan tentu sekali kita masih berbincang pada tajuk kita yang kita lapik dengan tajuk syurga kirim salam, supaya kita mengajak, supaya kita mengingati syurga dan semua daripada kita membuat perkara yang baik, insya-Allah. Sedar tak sedar kita sudah sampai di penghujung rancangan. Walau bagaimanapun kita akan simpulkan dapatan forum kita malam ini. Mungkin dalam tempoh masa 2 minit ini saya beri ruang kepada Ustaz Zulkarnain untuk menyimpulkan forum. Silakan. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Ada yang sudah pun terlibat dengan penyalahgunaan dadah. Kita perlu menyelamatkan mereka daripada terus bergelumang dengan kehidupan yang merosakkan itu. Maka tuan-tuan sekalian, kita semua sebagai anggota masyarakat yang mahukan masyarakat kita bersih daripada masalah berkenaan, kita mahu membina sebuah negara rahmah, negara yang aman, makmur, bahagia. Kita harap masyarakat tidak bersikap menolak mereka yang telah pulih daripada penyalahgunaan berkenaan.
Janganlah menganggap mereka sebagai golongan yang memalukan kita. Tidak, mereka sebahagian daripada kita. Mereka saudara kita. Mereka adik-beradik kita. Kita jangan anggap mereka sampah masyarakat. Mereka sebenarnya berpotensi untuk menjadi warga negara yang berjasa kepada negara sekiranya kita menerima mereka. Jangan anggap mereka sebagai penjajah sebab mereka telah pun pulih daripada masalah yang mereka hadapi. Jangan anggap mereka golongan pemalas sebab mereka jika diberi peluang boleh mengubah kehidupan mereka. Masyarakat semua, marilah kita menerima mereka sebagai anggota dalam kehidupan kita. Terima kasih. Satu kesimpulan yang sangat baik. Datuk Bat, silakan. Muslimin muslimat sekalian, dadah adalah masalah kita bersama. Ayolah, apa tanda orang bersaudara? Yang sikit sama dirasa, hati gajah sama dilapah, hati kuman sama dicicah. Yang sekuku sama dibagi, yang setitik sama mencolek. Yang secebis sama dikutis, yang secupak pun sama nampak. Yang sepompat sama mendapat, yang sekal sama dikepal. Yang segantung sama kenyang, yang sepiring sama ditating, yang sebakul sama dipikul, yang sesuap sama mengecap. Ke bukit sama kita daki, ke lurah sama kita menurun, ke hilir samalah kita berkayuh, ke hulu samalah kita bergalah. Kalau ke atas jom sama tinggi, kalau ke bawah jom sama rendah. Ke langit pun sama berpucuk, ke bumi pun sama berakar. Kalau ditebang pun sama menunggul, ditarah pun sama meranggas. Dadah adalah masalah kita bersama. Jom bantu rawat kepada yang terlibat dengan penyalahgunaan dadah. They don't care what you know, what they know that you care. Kita ambil beratlah kepada mereka. Semoga Allah memelihara negara dan rakyat kita daripada musibah penyalahgunaan dadah. Amin. Wallahu a'lam. Subhanallah. Doa yang Datuk akhiri tadi, mudah-mudahan ia melimpah kepada seluruh rakyat Malaysia. Moga-moga diri kita, keluarga kita, masyarakat dan negara kita akan terselamat daripada najis dadah ini. Terima kasih kita ucapkan sekali lagi kepada kedua-dua panelis kita, Ustaz Zulkarnain dan juga Datuk Badli Shah, di atas kupasan yang telah disampaikan sebentar tadi. Dan kita juga ucapkan terima kasih yang paling tidak terhingga kepada penganjur kita, Agensi Anti Dadah Kebangsaan yang menganjurkan program pada malam ini. Turut saya ucapkan terima kasih kepada tetamu kehormat kita, Datuk Ketua Sel KDN dan juga Ketua Pengarah AADK dan seluruh tetamu-tetamu kehormat yang hadir pada hari ini, termasuk ahli-ahli yang berhormat di kawasan komuniti ini yang turut memberi sokongan kepada program kita. Dan tidak terhingga ucapan terima kasih saya kepada seluruh masyarakat yang hadir pada hari ini. Kita berikan tepukan gemuruh kepada semua penduduk-penduduk Kampung Lindungan, Taman Desa Ria, Desa Mentari, Mentari Kot, kawasan PJS, MPP, MPAJ, Zon 24, Persatuan Peniaga Pasar Malam Bumi Putra Petaling Jaya, semua yang telah terlibat bermula daripada sekecil-kecil tugasan hinggalah sebesar-besar tugasan. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan dengan tajuk yang lain pula. Dan sebelum kami tinggalkan anda, mari ayuh-ayuh kita sama-sama hayati mutiara kata sebagai pedoman kita bersama. Saya Ustaz Hariri melabuhkan tirai pada malam ini. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.